luas pun ada beberapa bentuk yang penting. Sebab masa Form 1 ni, tingkatan 1, kamu fokus kepada 4 bentuk sahaja. Untuk Form 2 nanti, kamu akan fokus bentuk yang sedikit kompleks. Maksud Form 3, Form 4, Form 5 masih lagi menggunakan konsep luas tapi menggunakan bentuk yang lebih kompleks. Jadi untuk tingkatan 1, dia fokus kepada 4 bentuk sahaja, segitiga, segi 4 selari, lelayang dan juga trapezium. So in English, triangles, parallelograms, kites and trapeziums. So untuk luas, kamu kena tahu apa formula nak mencari luas segitiga, segi 4 selari, lelayang dan trapezium. And then the third one, yang ketiga, bila kita dah faham yang pertama dan yang kedua, kita kena kaitkan apa soalan yang menggunakan perkaitan perimeter dan luas. Basically nombor 3 tu kacang dia, senang je kalau kamu dah faham yang pertama dan yang kedua. Dia adalah kombinasi sahaja. Okay. Kita tengok untuk rumusan ataupun summary ataupun formula yang digunakan. Okay, kalau kita tengok yang atas tu, bahagian atas adalah formula untuk luas, segitiga, segi 4 selari, lelayang dan trapezium. Jadi perimeter ni sebenarnya kamu dah belajar dari sekolah rendah lagi. Mungkin ada yang masih lagi tak ingat. Pernah dengar tapi macam tak ingat lah apa formula dia nak cari macam mana. Okay, perimeter tu sebenarnya adalah ukuran lilit. Ukuran lilit or kita panggil the measures of circumference. Ukuran lilit untuk bentuk tersebut. Jadi kalau kita tengok segitiga, kita nampak ada 3 garisan lurus. Jadi kita kena tambahkan ke semua garisan tersebut. Okay, jadi untuk perimeter ni formula dia adalah tambah sahaja. Tambah keseluruhannya. Ataupun kalau ada something yang lebih special, contoh kalau ada bentuk segi 4 sama. Segi 4 sama, semua sisinya mempunyai nilai yang sama. Contoh kalau atas kita ada 2 cm, tepi 2 cm, bawah 2 cm, kiri pun ada 2 cm. Sebab dia adalah segi 4 sama. Jadi ini kamu nak cari perimeter boleh tambahkan ke semuanya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 boleh. Tapi kalau nak shortcut kita boleh terus guna darab lah. Sebab dia nombor yang sama. Jadi 2 cm darablah dengan 4 sisi. Ini case perimeter untuk bentuk yang mempunyai sisi yang sama sahaja. Nak selamat, kamu guna tambah je lah. Formula tambah untuk ke semua sisi. Okey. Kemudian, untuk yang ke bawah tu, bahagian yang kedua adalah untuk mencari luas. Luas ada formula yang berbeza mengikut bentuk tersebut. Formula luas yang standard atau general formula for area is base times height. Ataupun panjang darab tinggi. Luas. Panjang darab tinggi. Sesetengah orang dia tak guna perkataan tinggi, dia guna perkataan lebar. Boleh, tak ada masalah. Tinggi dan lebar adalah benda yang sama dalam luas. Okay. So, in English, area equal to base times height. Okay. Untuk luas, untuk matematik, in general, dalam matematik, paling penting, dalam jawapan akhir mesti kamu kena letak unit. Unit. Mungkin ada lagi yang tak familiar dengan unit. Unit ni berbeza mengikut objek tersebut. Kalau dalam jisim ada unit jisim. Kalau dalam panjang ada unit panjang. Kalau dalam wang ada unit untuk wang. Kalau untuk umur kita ada unit untuk umur. Setiap objek, setiap perkara ada unit yang berbeza. Okay, cikgu nak tahu apakah unit untuk luas? Can anyone tell me what's the final unit for area? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi, betul. Dia kalau sebab kita luas ni kita gunakan objek yang berkaitan dengan panjang. So, dia punya ending unit dia mesti persegi atau kuasa 2. Sama ada sentimeter kuasa 2 ataupun meter kuasa 2.
Okay, very good. Thank you siapa yang jawab tadi. Okay, so paling penting dia mesti ada kuasa 2. Siapa yang tinggal kuasa 2, automatik jawapan akhir dia salah. Sebab kalau dia tak letak kuasa 2, dia letak sentimeter atau meter saja, itu dah macam dia jawab untuk panjang. Dia tak jawab untuk luas. Mungkin dia jawab untuk perimeter saja, dia tak jawab untuk luas. Okay, kalau kamu tengok balik dalam general formula untuk luas dan atau area, basically kita nampak ada 2 perkara yang didarabkan. Panjang darab tinggi ataupun base times height. Ada 2 kan? Panjang dan tinggi. Base and height. So, panjang is in centimeter. For example, centimeter or meter. Tinggi also in centimeter atau meter. So, 2 benda yang didarabkan, dia akan menjadi kuasa 2. Yang ini cikgu rasa kamu dah belajar dalam algebra, dalam tajuk-tajuk awal untuk tingkatan 1. Kalau kalau algebra sendiri, kita discuss sikit untuk algebra lah Contoh A times A. Times, darab. Darab dia bukan jadi 2A. Selalu pelajar salah. Dia pergi tambah jadi 2A. Salah. Dia bukan 2A. Tapi dia adalah A kuasa 2. Kalau tambah A, barulah 2A. Tapi sekarang sebab kita cakap pasal darab. So, dia mempunyai kuasa 2. Unit yang sama didarabkan 2 kali. So, kuasa 2. Sentimeter kuasa 2. Okay, itu kalau luas. Sama juga untuk isi padu. Lepas luas, kita ada isi padu. Isi padu tu adalah untuk mencari ruang di dalam sesuatu objek. Contoh kalau kita ada silinder, kita tuang air, kita boleh cari isi padu air tersebut sebab air itu mengisi ruang silinder atau ruang botol lah sebagainya kan. So dalam isi padu kita ada 3 perkara. Kita ada isi padu, kita ada tambah 1 unit isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Or in English kita panggil volume equals to base time width times height. So ada 3. Dia masih gunakan unit yang sama untuk panjang iaitu sentimeter. For example, sentimeter, sentimeter, sentimeter. 3 benda yang didarabkan, jadi akhirnya isi padu tu mesti unit dia dalam kuasa 3. Sentimeter ataupun meter kuasa 3. Jadi kadang-kadang pelajar, cikgu selalu sebutlah pelajar lain lah, bukan kamu lah, pelajar cikgu yang lain. Dia selalu cikgu akan sebut, okay, unit apa, unit apa, unit apa. Diorang kadang-kadang macam tak tahu nak unit apa. Jadi kena nampak daripada pengiraan kamu step by step tu, mesti menghasilkan unit terakhir. Mesti ada kaitan. Dia tak ada saja-saja letak 2 atau 3. Jadi kena ingat, luas akhirnya mesti ada kuasa 2. Isi padu akhirnya mesti ada kuasa 3. Unit sangat penting. Kalau cikgu sendiri, cikgu semak kertas jawapan, memang cikgu, kalau pelajar tak bagi unit yang betul, cikgu akan tolak 1 markah. Jadi sayanglah kalau 1 markah tu kena tolak. Sebab unit ni benda yang macam free kan. Dia tak perlu, awak just perlu ingat saja. Okay, that's for formula luas dengan apa, isi padu kita belajar sikit kan. Okay, never mind. So for luas, general formula for luas kita ada panjang dan lebar atau panjang dan tinggi. Itu kalau mempunyai bentuk yang standard, bentuk general, contoh kalau segi 4. Tapi kat sini kita ada bentuk yang sedikit berbeza, bentuk yang special. So kita ada segitiga. Segitiga dia ada penambahan dengan 1/2. Okay. Luas untuk segitiga or triangle 1/2 AB. AB tu mewakili panjang dan tinggi. Okey, jadi kalau segitiga untuk panjang dia kamu kena ambil panjang yang menegak. Jangan ambil panjang yang menyending. Kadang-kadang ada soalan, dia saja nak trik pelajar untuk dengan meletakkan panjang yang menyending. Ini kita panggil, nampak cikgu buat garisan biru. Itu nama dia sendeng. Kalau bahasa Melayu dia panggil sendeng. Ataupun panjang menyending. Ataupun panjang yang sedikit sengit daripada yang tegak. Tegak yang warna kuning tu.
Kalau yang tak boleh bezakan tegak ke apa ke, ini tegak. Tegak yang menegak lah. Dari bawah ke atas atau ke bawah, atas ke bawah. Okey, jadi ada soalan kalau kamu sendiri perasan sebelum-sebelum ni kamu tengok, ada soalan dia bagi panjang yang sendeng. Jadi jangan guna panjang tu sebab formula segitiga dia nakkan panjang yang menegak. Tegak. Jadi kita kena ambil panjang di tengah-tengah. Kalau soalan tu dia tak bagi, maksudnya kamu kena ada extra step lah. Kamu kena cari sendiri. Nanti cikgu rasa dalam slide ni ada kot contoh soalan yang macam tu. Nanti kita akan discuss macam mana nak guna. Okay. So, daripada segitiga ni, kita boleh nampak, kita kena tahu kadang-kadang formula ni, memanglah rumus atau formula yang memang dah dibuat, dihasilkan oleh orang yang pandai-pandai sebelum-sebelum ni. Tapi kita kena faham juga macam mana wujudnya formula tersebut. Okay, sebagai contoh segitiga ni, segitiga ni adalah daripada setengah, luas setengah daripada keseluruhan segi empat. Sebab dalam segi empat, kamu nampak kat sini ada satu segi empat ini. Anggaplah segi empat ni semuanya adalah sama sisi. Kalau cikgu bahagikan kepada dua bahagian secara menyengit, cikgu akan dapat lukis dua segitiga yang sama besar. Dua. Satu segitiga, dua segitiga. Sebab tu formula luas untuk segitiga dia ada 1/2 panjang darat lebar. Sebab dia ambil setengah sahaja daripada luas segi empat. Jadi segitiga wajib ada 1/2. Ataupun kadang-kadang ada pelajar dia daratkan panjang dengan lebar dulu baru dia bahagi dengan 2. Tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk parallelogram satu segi empat selari. Segi empat selari ni dia mempunyai panjang yang selari pada bahagian atas bawah kanan kiri. Kalau contoh tidak selari, itu bukan segi empat selari lah, tu segi empat lain. Segi empat dengan segi tiga ni dia banyak jenis. Okey, yang ini kita tengok untuk yang selari sahaja. Jadi segi empat selari, konsep dia sama macam segi tiga, dia perlukan tinggi yang menegak. Dia tak nak tinggi yang menyendeng. Kalau contoh soalan tu bagi awak panjang yang menyendeng macam bahagian warna biru tu, anak panah biru cikgu lukis, jangan gunakan yang itu, kamu kena cari yang menegak sahaja. Kena tengok hati-hatilah, perhatikan betul-betul nilai yang dia bagi dalam gambar. Okey, kites atau lelayang. Lelayang bentuk layang-layang. Okey, layang-layang ni formula dia sama macam segitiga. Tapi dia menggunakan lebih kurang sama. Dia menggunakan panjang yang menegak dan panjang yang melintang. Dia tak ambil panjang yang secara menyendeng. Kalau dia bagi nilai secara menyendeng, jangan guna. Kamu kena cari yang secara menegak dan melintang. Okey, trapezium pula. Trapezium ni dia adalah perbezaannya hanyalah dekat atas dengan bawah. Panjang atas, panjang bawah tu kita kena tambahkan sekali. Kemudian darab dengan tinggi yang menegak. Kalau sendeng pun tak boleh. Dia nak tegak sahaja. Jadi, in a conclusion untuk luas, semua nilai tinggi kita kena ambil yang secara menegak 90 darjah. Sudut yang tegak. Apa sudut yang tegak pula? Panjang yang berada pada sudut yang tegak. Formula ni penting, kena ingat. Kalau tak ingat, awak tak boleh nak jawab soalan. Okay, basically overall kita nampak persamaan ni lebih kurang sama semuanya kecuali untuk segi empat selari sahaja tak ada darab dengan 1/2. Dia terus panjang darat tinggi. Yang selebihnya semuanya kena ada 1/2 atau bahagi dengan 2. Okay, kita tengok bahagian pertama untuk perimeter. Perimeter ni kacang, dia senang sahaja. Sangat senang. Okay, cikgu cakap tadi perimeter tu adalah hasil tambah untuk kesemua ukuran lilit atau panjang sisi. Jadi kat sini nampak ada 6 soalan, 6 bentuk yang berbeza. Kalau kita nampak soalan 2, 5 dan 6 dia adalah gabungan bentuk.
Yang selebihnya tu memang dah bercantum. Okey, mungkin tak nampak label. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 soalan. Dan jawapan akhir parameter ada berada di atas itu. Okey, cikgu bagi masa 5 minit sempat tak? Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu buat dan nanti lepas 5 minit cikgu akan tanya jawapan dia. Kita akan semak. Okey, sekarang pukul 11:09, jadi pukul 11:14 cikgu akan tanya. Okey, 5 minutes to answer this question for parameters. Siapa yang baru masuk, welcome. Um, Cikgu harap semua ada salinan hard copy. Kalau tak print pun tak ada masalah. Cikgu tak adalah nak paksa kamu print kan, tak ada. Tapi siapa yang tak ada hard copy tu mungkin boleh sediakan kertas ataupun buku untuk kamu tulis jalan kira. Matematik ni sekarang banyak calculations. So, sekarang ni tolong buat 6 soalan ini parameter dan nanti after 5 minutes cikgu akan tanya jawapan. Buat Kod-kod lah cikgu akan randomly panggil nama. Get ready lah. Siapa yang baru masuk tu kalau ada soalan boleh tanya. Kalau segan boleh chat dekat direct PM cikgu lah. Jangan chat dalam kelas kalau segan. PM cikgu, nanti cikgu akan jawab. Dalam chat room, dalam Zoom ni kita ada chat room. Boleh tanya.
Okay. Time's up for 5 minutes. Dah 5 minit. Okay, atau ada siapa yang perlukan masa lagi? Boleh cikgu boleh tambah kalau ada yang request. Okay, tak ada maksudnya semua dah siap Okay, untuk soalan nombor 1. Paling mudah lah soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 jawapan dia apa? Siapa boleh beritahu cikgu? 28 cm. 28 sentimeter persegi. Okay, 28 cm sahaja. Kita sekarang buat perimeter. So, unit terakhir adalah dalam sentimeter. Okay, 28 cm kamu boleh guna tambah kesemuanya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 ataupun 7 cm darab 4. So, dapat 7, 14, 21, 28 cm. Okay, nombor 2. Nombor 2 jawapannya apa? 24 cm. 24 sentimeter. 24. 24 cm. Kita ada 5, kita ada 3, tambahkan ke semua dapat 24 cm. Nombor 3, 54 cm. 54 cm. Okey, 54 cm. Kat sini kita nampak ada 3 sebab dia ada tanda yang sama. Kemudian untuk bahagian ini kita boleh cari dengan buat operasi tolak 15 di bawah dan 3 di atas. So 15 tolak 3 kamu akan dapat 12 cm. Kemudian sama juga untuk yang secara menegak ni. Kita boleh cari panjangnya dengan tolak 12 dan juga 3. Bila tolak kita dapat 9 cm. Jadi tambahkan ke semuanya 3, 12, 15, 3, 12, 9 dapatlah 54. Okey, soalan nombor 4. 60 cm. 60 sentimeter. 60 cm. 60 cm. Jadi yang nombor 4 ni tak ada masalah. Semua sisi sudah diberikan. Kamu just tambah ke semua. Total up all the sides. Okay. And then number 5. Nombor 5. 26 cm. 26 cm. Okay. Kalau nombor 5 ni dia taklah bagi semua tapi kita boleh cari. Okay, atas tu 5 boleh letak 5. Tepi kiri kita ada 3. Yang cuma mungkin sudah rasa a bit difficult to find the sides for here lah kan. Tak susah pun. Basically kamu dah ada panjang, jumlah panjang di bawah itu 8. Jadi kita tolakkan sahaja dengan 3. Sebab kat sini 3. So dekat belah sini, belah yang apa yang kuning ni dengan belah sini adalah 8 tolak 3. 8 tolak 3 kita dapat 5. Jadi kalau kita bahagi kepada 2 dapatlah 2.5. 2.5. So tambah semua dapatlah 26 cm. And the last one, number 6, nombor 6 adalah 72 cm. Yang ini pun sudah diberikan kesemuanya, hanya perlu tambahkan secara keseluruhan sahaja. Janganlah, walaupun di bawah dekat tengah-tengah ni ada letak, janganlah kamu campur sekali. Jangan hati-hati. Hanya kira hasil tambah pada sisi di luar sahaja. Garisan di dalam tak perlu tambah. Okay, sebab tu cikgu kata perimeter ni mudah, senang saja. Hasil tambah untuk ukur lilit sesuatu objek. Okay, kita tengok untuk luas pula. Okay, the second part for this topic, bahagian yang kedua dalam perimeter dan luas adalah tentang luas lah. Okay, soalan yang, tak soalan sama, soalan lain. 6 bentuk yang berbeza daripada sebelum tadi. Yang ini pun cikgu akan bagi masa untuk kamu kira.
Sekarang pukul 11.20, 11.25 cikgu akan tanya jawapan. Okey, cikgu rasa kita boleh bincang kot. Okey, soalan untuk luas ada formula yang berbeza mengikut bentuk. Okey, yang pertama dan yang kedua cikgu rasa itu adalah bentuk yang general, bentuk yang basic, iaitu segi empat sama dan segi empat tepat.
So for number one, okay, nombor 1 jawapan dia apa? 16 cm persegi. 16 cm persegi. 16 cm persegi. Kalau nombor 2, 50 cm persegi. 50 cm persegi. 50 cm persegi ataupun 50 cm kuasa 2. Okay, so for number 1, nombor 1, basically all sides are equal or similar. So 4, 4, 4, 4. Jadi untuk mencari luas, kita kena darabkan panjang dengan tinggi or base time height. So luas untuk nombor 1 adalah 4 darab 4, iaitu 16 cm kuasa 2. Kalau nombor 2 pun sama, formula yang sama, panjang darab tinggi. Tapi kat sini panjang dia lebih panjang daripada tinggi dia, iaitu 10 darab 5, dapatlah 50. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 tu apa nama bentuknya? Bentuk apa tu? Siapa boleh beritahu cikgu? Tu bentuk apa? Segi 4 selari. Segi 4 selari, parallelograms. Betul, very good. So, segi 4 selari, dia formula sama macam segi 4, tapi kita perlu gunakan tinggi yang menegak. Okey, apa jawapan nombor 3? 45 cm persegi. 45 cm persegi. Okay, atau 45 cm kuasa 2. So, formula untuk luas segi 4 selari. Dalam soalan ni dia menggunakan 9 dan 5. Jadi 5.4 ni tak perlu guna. Biarkan sahaja. Okey, nombor 4 kita ada bentuk lelayang ataupun kites. So untuk lelayang atau kites dia gunakan formula biasa panjang dan lebar secara yang menegak atau melintang. Okey, nombor 4 jawapan dia apa? 42 persegi. 42 cm persegi. 42 cm persegi. Okey, nombor 5 kita ada segitiga. Nombor 5 jawapan dia apa? 24 cm persegi. 24 cm persegi. Untuk nombor 5, kita perlu gunakan formula 1/2 darab tinggi, darab panjang, darab tinggi. So, kita ada panjang 8, tinggi kita 6. So, 10 ni tak payah tengok. Biarkan sahaja. Okey, lepas tu kita ada nombor 6. Nombor 6 ni bentuk apa? Nombor 6 bentuk apa? Nama bentuk pun kena tahu. Apa nombor 6 tu? Nama dia apa? Trapezium. Ya, nombor 6 nama dia trapezium. Sebab dia ada bahagian atas dan bawah yang selari. Dia punya kanan dengan kiri tu dia tak selari. Kanan dengan kiri tu, yang ini, tidak selari. Bila dia tak selari, dia bukan dalam kategori segi 4 selari. Dia dalam kategori trapezium. Jadi formula untuk trapezium adalah 1/2 darab bahagian atas dan bahagian yang bawah yang selari 2.4 tambah 3 dan juga darab dengan tinggi yang menegak iaitu 2. So, dapat jawapan berapa? 5.4 cm persegi. Ya, 5.4. 5.4 cm persegi atau kuasa 2. Kat sini dia tertinggal 2 kecil kat atas. Okey. Kalau macam ni mudah. Sebab dia satu-satu. Dia tidak digabungkan lagi. Okey, kita tengok soalan. Kalau dia dah bagi luas. Okey, soalan A dengan B ni dua-duanya mempunyai bentuk yang berbeza dan luas yang berbeza. Cuma dia perlukan kita untuk mencari satu bahagian sisi yang tidak diketahui or unknown value for X. So for A, let's go for A first. Diberi luas ialah 30 cm kuasa 2, cari nilai X. So, look carefully, X dekat atas ni. Okey, jadi dalam
Bentuk lelayang, kita kena ingat formula. Luas untuk lelayang adalah panjang darab tinggi. So, kalau tengok dalam gambar, panjangnya adalah di bahagian tengah secara melintang atau diwakilkan dengan X. Kemudian tingginya adalah secara menegak di bahagian tengah ni. Yang di mana dah beri 9 dan 3. 9 dan 3 perlu ditambahkan. 3 tambah 9. 3 tambah 9 dapatlah 12. Okey. Luas dah diberi 30 cm kuasa 2. Hanya perlu cari nilai X sahaja. Okey, cuba kira apa nilai X? Oh, sorry, cikgu terlupa. Dalam luas untuk lelayang, kita kena ada 1/2. Panjang darab tinggi. Okey. So, 1/2 darab X darab 12 cm. Cari X. Siapa ada jawapan? Boleh bagi tahu. Jangan takut-takut nak bagi tahu jawapan. Adakah jawapannya 5, cikgu? Ya, jawapan dia 5. Very good. Siapa yang dapat jawapan? Jawapan dia 5. Okay, ada yang dapat jawapan lain? Ada yang rasa bukan 5? Okay. Ada yang rasa bukan 5, mungkin dia nak justify jawapan dia yang dapat mungkin 9. Boleh je bagi tahu. Mungkin ada pengiraan dia sampai dia dapat nombor 9 tu kan? Ada tak? Semua dapat 5. Okay. So, kita solve yang bahagian kanan dulu. So, bahagian kanan ni kita ada 1/2, kita ada X, kita ada 12. Okay. So, kita boleh selesaikan 1/2 dan 12 dahulu. 1/2 darab 12 ataupun sebenarnya 12 tu dibahagikan dengan 2. So, kita dapat sebelah kanan tu adalah X darab 6. X darab 6 cm. 6 cm adalah kita darabkan 1/2 dengan 12. Okey. So, belah kiri masih ada lagi 30. Jadi, nak dapatkan X, kita kena buat operasi bahagi. 30 cm kuasa 2 bahagi dengan 6 cm. Okey. Kenapa bahagi? Kalau tengok kat sini, X ni kita pindahkan ke belah kiri. So, X tu sendiri dia daripada operasi darab di belah kanan. Darab di belah kanan, pindah ke kiri, dia kena ada bahagi. Sebab tu kita bahagi kat sini. Okay. Kalau contoh kanan kita ada tambah, nak pindah ke kiri, kita kena tolak. Jadi, operasi pemindahan kanan kiri ni, kanan kiri tu antara tengah-tengah tu kena ada sama dengan lah, simbol sama dengan. Jadi, kalau pemindahan operasi ni berkaitan antara tambah tolak, darab bahagi. Jadi, kalau tambah, ditukar jadi tolak.
Kalau darab, dia tukar jadi bahagi. And vice versa. Dan secara berlawanan lah. Okay. So, kita ada 30 bahagi 6. So, dapatlah 5. Lepas tu tengok unit balik. Kalau bahagi, nampak tak? Unit ni, dalam bahagi dia ada sentimeter kuasa 2 dan sentimeter sahaja. Okey. Sentimeter ni kan sebenarnya, okey kalau tak jelas mungkin cikgu boleh besarkan kat tepi ni. Sentimeter kuasa 2 bahagi dengan sentimeter. Okey, sebenarnya kan sentimeter ni dia ada kuasa 2. Cuma kita tak tulis ataupun dia transparent. Okey, sentimeter ni sebenarnya dia ada kuasa 1. Apa-apa unit kan sebenarnya kalau dia tak ada kuasa, sebenarnya dia ada kuasa 1. Cuma kita tak tulis. Sebab kuasa 1 tiada nilai. Tiada nilai maksudnya dia tidak ada perubahan nilai. Sebab dia ada satu saja. Dia darab dengan diri dia saja. Dia tak berubah. Jadi, bila kita tengok tentang kuasa, cikgu rasa dalam tajuk kuasa 2, kuasa 3 atau punca kuasa tu, kamu dah belajar sedikit tentang bahagi untuk kuasa. Okay, so kita ada kuasa 2 dan kuasa 1. CM ni kita tak payah pandang lah, kita pandang yang berbeza saja iaitu kuasa. Jadi 2 kuasa yang kita cakap pasal kuasa ataupun power. 2 dan 1. Kuasa 2 bahagi kuasa 1 sebenarnya kita boleh selesaikan dengan menggunakan operasi tolak. 2 tolak 1, kamu akan dapat 1. Jadi, kuasa pada unit terakhir adalah 1 sahaja. Jadi, kita ada unit sentimeter. Kuasa dia akan jadi 1. Ataupun, tak perlu tulis 1. Sebab tu 5 ni dalam sentimeter. Sebenarnya dia ada kuasa 1. Tapi kita tak payah tulis. Sebab benda yang tak ada nilai, tak ada perubahan, buat apa nak tulis? Jadi tak perlu tulis. Jadi kalau kita cakap pasal kuasa, power, bukan nombor biasa tau, nombor kuasa. Kalau dia bahagi, kita selesaikan dengan tolak. Kalau darab, kita buat dengan tambah. Okay, sebagai contoh, kita buat revision sikit pasal kuasa. Okay, contoh kalau sentimeter kuasa 2, darab sentimeter. Okay, macam cikgu kata tadi, sentimeter sebenarnya ada kuasa 1. Jadi, sekarang dia guna operasi darab. Kuasa bila darab kita selesaikan dengan tambahkan kuasa tersebut. 2 tambah 1 akan jadi 3. Jadi hasil unit terakhir apabila sentimeter kuasa 2 darab sentimeter, dia akan menjadi sentimeter kuasa 3. Benda ni form 1 tak berapa dititikkan beratkan lagi. Nanti awak masuk form 2 nanti awak akan nampak. Form 2 dan form 3. Awak akan nampak tentang operasi untuk kuasa ni. Cumanya kalau bahagi, selalu apa-apa dalam mathematics, kalau darab berkaitan dengan tambah, kalau tolak berkaitan dengan bahagi. Dia punya pairing tu memang macam tu. Okay, so whatever it is, nombor A jawapan dia adalah 5 cm. Okay, nombor 2 pula. Nombor 2 adalah bentuk apa tu? Siapa boleh beritahu? Nombor 2 bentuk apa? Trapezium. Yes, nombor 2 trapezium. Nombor 1 lelayang, nombor B, sorry. Nombor B adalah trapezium. So, formula untuk trapezium, luasnya adalah 1/2. Panjang yang kita nampak kat sini adalah 4 dan X. Ataupun X tambah 4. Kita akan darab dengan 6. Iaitu tingginya. Okay, so kita boleh selesaikan. Untuk dapat X. Okay. Cuba kira dulu. X tu dapat berapa?
Cara yang sama, kita selesaikan apa yang boleh diselesaikan dahulu. 1/2 dan 6 ni boleh dipermudahkan dahulu. Kita akan dapat 3. 1/2 darab 6 dapat 3. So, X tambah 4 darab dengan 3, luas dah diberi sebanyak 57. Yang ini cikgu dalam pengiraan cikgu tak tulis unit, cikgu hanya tulis nombor sahaja. Okay, so apa jawapan dia? Cikgu dah tolong ni dah. Jawapan dia 15 ke cikgu? Ya, jawapan dia 15. Okay, very good. So, kita ada 57 sama dengan kurungan jangan buka. Maksudnya kurungan tu adalah untuk panjang sahaja. Janganlah awak buka X tambah 4 darab 3. Tu dah jadi lain nanti. So, kurungan tu biarkan sahaja. Kita selesaikan yang selain daripada kurungan. So, selain daripada kurungan adalah 57 dan 3. Okay, selesaikan 57 dan 3. 57 bahagi dengan 3. Sebab 3 ni dari kanan dia adalah darab. Bila ke kiri dia akan jadi bahagi. Okay, 57 bahagi 3. Kemudian salin yang selebihnya. Yang di sebelah kanan kita ada X tambah 4. Bila dekat belah kanan tu nak buka bracket X tambah 4 boleh, tak ada masalah. Sebab dah tak ada benda lain. Okay, so selesaikan 57 bahagi 3. Kamu akan dapat 19. Cikgu tambah kat belah kanan tu. 19 sama dengan X tambah 4. So, kita nak X sahaja. Pindahkan 4 ke kiri. 19 tolak 4 sama dengan X. Sekali lagi, sebab belah kanan tu kita ada tambah 4. Bila pindah ke kiri, tambah akan jadi tolak. So, 19 tolak 4 dapatlah 15. X sama dengan 15 cm. Kadang-kadang pelajar dia tak rasa yakin dengan jawapan akhir. Bila tak yakin, kamu boleh buktikan semula. Prove back the answer that you got. So, for example, here you get X. So, masukkan saja dalam formula. Kalau katalah tak puas hati dengan jawapan, tak yakin. Ataupun ada extra masa exam tu kan, boleh masukkan balik. Boleh cari balik luas tu. Kalau masukkan nilai X sama dengan 15, kira luas, make sure kena dapat 57. Kalau dapat, maksudnya betul lah jawapan kamu. Okey, itu soalan kalau nak cari nilai pada satu sisi. Yang ini pula, ini tak ada apa pun, ini tak ada pengiraan. Ini lebih kepada teori dan pemahaman. Okey, tandakan bagi luas yang boleh dihitung dengan rumus. Rumus tu adalah formula. Formula lah untuk segi 4, segi 3, lelayang, trapezium dan sebagainya. Okey, kita ada 4 objek kat sini. Bentuk daun, segitiga, sisi 4 dan bentuk titisan air. Okey, bagi tahu cikgu, apakah bentuk atau objek yang hanya boleh dihitung dengan rumus untuk luas? Apa jawapan dia? Yang boleh. Segitiga. Lagi? Satu jawapan je ke? Sisi 4. Ya. Segitiga, sisi 4. Bentuk daun dan bentuk titisan air tidak boleh digunakan dengan rumus. Sebab bentuk daun dan bentuk titisan air mempunyai bentuk yang fleksibel atau bentuk yang kita panggil unfixed. Bentuk yang tidak tetap. Tidak rigid. Dia berubah-ubah. Air tu sangat mustahil lah kita nak ukur air, titisan air tu kan. Sebab dia sangat kecil. Molekul dia sangat kecil. Dan bentuk daun tersebut, bentuk daun pun, daun banyak jenis. Kalau kamu cuba petik daun pada pokok yang sama, 2 daun daripada pokok yang sama, ada kemungkinan yang tinggi iaitu daun tersebut mempunyai bentuk yang berbeza. Saiz yang berbeza, bentuk yang berbeza. So, segitiga saja dan sisi 4 hanya boleh digunakan dengan formula ataupun rumus. Okay, seterusnya.
Kita masuk bahagian yang ketiga untuk tajuk 10 ini, iaitu perkaitan antara parameter dan luas, the relationship between parameter and area. So, gunakan semuanya yang kamu dah faham daripada parameter dan luas, kamu boleh jawab soalan ini. Okay, sekejap. Kita ada... Okey, yang ini, kalau latihan ini 1, 2, 3, 4, cikgu nak skip sebab cikgu rasa ini mudah sahaja. Kita terus masuk bahagian penyelesaian masalah. Okey, sebelum penyelesaian masalah, kita tengok satu bahagian ini. Di mana dia cakap pasal perkaitan antara segi 4 sama dan segi 4 tepat. Okey, kalau kamu boleh baca dekat sini ada notes kan. Bagi segi 4 tepat dengan parameter yang sama, jika beza antara panjang dengan lebar sebuah segi 4 tepat semakin besar, maka luasnya semakin kecil. For rectangles with the same parameter, if the difference between the length and the width of a rectangle is larger, then the area is smaller. So, apa maksud dia kan? So, in this relationship, you need to understand that kalau kita ada dua objek segi 4 sama dan segi 4 tempat yang dibandingkan sekali, yang duduk sebelah-sebelah, macam kamu nampak dalam gambar ni, apa perkaitan dia, apa rumusan atau apa conclusion yang kita boleh buat. So, kat sini kita tak boleh nak gunakan formula ataupun rumus untuk membuktikan dia punya nilai luas. Sebab dia tak bagi pun sides ataupun panjang sisi berapa-berapa sentimeter, tak ada bagi. Jadi kita hanya boleh gunakan teori. Teori di mana dia kata, dia kata kalau perimeter. So kita untuk ayat ini kita boleh tengok untuk yang nombor 1. Okay, dia kata perimeter yang sama. Sebab nombor 1 ni dia kata perimeter segi 4 tepat A dan segi 4 B dalam darjah di bawah adalah sama. Okey. So kalau ada perimeter yang sama, contoh kalau A tu perimeter dia 20 cm ukuran lilit. B pun sama, ukuran lilit dia 20 cm. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu luas mana satu yang lagi besar? Dia kata beza antara panjang dengan lebar sebuah segi 4 tepat semakin besar. Segi 4 tepat. Maka luasnya semakin kecil. Okey. So sekarang ni kita kena tengok beza antara panjang dengan lebar sebuah segi 4 tepat semakin besar. Okey, ini segi 4 tepat. B adalah segi 4 sama. Segi 4 sama. So, daripada ayat ni, cuba fahamkan. Dia kata, kalau panjang yang makin besar atau lebar yang makin besar, luas dia makin kecil. Jadi kita fokus kepada panjang. Panjang saja. Panjang mana yang lagi besar mempunyai luas yang lebih kecil. Maksud dia macam tu. Panjang besar, luas kecil. Okey. Jadi kita tengok perbandingan untuk panjang saja. Panjang untuk A, kat sini kita nampak. Sorry tangan cikgu macam tak straight pula buat lukis. Anggap anak pandang yang cikgu lukis ni straight straight line. Okey. Dengan kita bandingkan dengan B punya panjang kat bawah tu. Okey. Kalau A tu kita pun nampak dengan mata kasar lebih panjang. Lebih besar panjang ni. Bahasa besar tu tak betul tapi dia lagi panjang daripada B punya panjang lah kan. So kalau kita boleh agak-agak lah. Just give an assumptions. A tu panjangnya mungkin kita kata 10 cm. B tu mungkin kecil sikit 8 cm. Agak-agak saja. Ni bukan tepat-tepat Okay. So kalau dia kata luas makin kecil,
panjang yang besar. So, A ni mempunyai luas kecil, B luas yang lebih besar daripada A. Luas besar. Jadi, kalau kita ada dua bentuk segi empat sama dan segi empat tepat, perimeter yang sama, kita bandingkan dengan dia punya ukuran panjang. Panjang tu yang melintang di bawah tu. Jadi, kalau ukuran panjang yang paling kecil mempunyai luas yang paling besar. Soalan nombor 1, dia suruh tandakan segi empat yang mempunyai luas yang lebih besar. So, obviously kita kena tanda pada B. Okay, itu dia punya teori, dari segi teori. Tengok daripada ukuran panjang. Kalau perimeternya sama. Okey, kalau tengok nombor 2 bawah pula, dia tak ada cakap pasal perimeter sama. Dia kata luas segi empat tepat A dan segi empat B dalam rajah adalah sama. Dia kata tandakan segi empat tepat yang mempunyai luas yang lebih besar. Okey, dia punya sama, tapi daripada gambar rajah ini, kita pun nampak perbandingan dengan mata kasar B sendiri yang lebih besar. Sebab kita nampak kat bawah ni macam ada masih lagi ruang untuk A tu kan. Untuk kita buat pembandingan. B tu dengan mata kasar. Kalau A tu tak berapa dengan mata kasar sangat sebab bentuk dia sedikit berbeza. Ini teori tentang perbandingan luas. Okey. Kita masuk kepada soalan penyelesaian masalah. Kita tengok untuk soalan nombor 1. Okey, rajah di bawah perimeter kawasan yang berlorek ialah 26 cm. Cari perimeter dalam sentimeter kawasan yang tidak berlorek. Okay, so find the perimeter for the unshaded area. The unshaded area is the grey region. Bahagian yang kelabu tu. So, perimeter. Tak nak luas, nak perimeter. Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu fahamkan. And try to answer and get the final answer. Okay. Ada yang dah kira? Ada yang dapat jawapan akhir? Tak ada, tak sempat jawab lagi. Okay, never mind. Let's discuss. Okay. First thing first, untuk soalan penyelesaian masalah ni, kamu kena keluarkan maklumat yang dia dah bagi daripada soalan. Okay, list out all the information given for the questions itself. So, dalam rajah di bawah, perimeter kawasan yang berlorek ialah 26 cm. Dia dah bagi nilai 26 cm.
kawasan berlorek. Kalau soalan penyelesaian masalah ni kena rajin salin maklumat. Salin maklumat ni dia banyaklah benefits, dia banyak kelebihan lah. Satu, kamu boleh nampak dia punya sequence calculation tu apa, urutan. Bila kamu nak semak balik pun kamu boleh tengok sendiri daripada apa yang kamu tulis. Okay, so perimeter kawasan berlorek adalah 26 cm. Okay, tapi soalan dia suruh cari perimeter kawasan tidak berlorek. Tidak berlorek. Berapa sentimeter? Okey. So, daripada 26 cm tu kita boleh keluarkan satu bahagian yang melengkung tu. Bahagian di tengah-tengah dalam ini. Okey, sebab dia perimeter dia bukan luas. Jadi boleh gunakan operasi tolak. Okey, jumlah keseluruhan adalah perimeter untuk kawasan berlorek adalah 8 tambah 6 dan tambah mungkin kita boleh letak ini sebagai A. Unknown dia adalah A. Okay, so sama dengan 26 cm adalah sama dengan 8 tambah 6 tambah A. So A tu kita boleh kira. A sama dengan, tolak je lah 26 tolak 8 tolak 6. 26 tolak 8 tolak 6. Cikgu kira cikgu dapat 12 cm. So A sendiri, A ni ataupun di melengkung ini adalah 12. 12 cm. Kita nak cari kawasan yang tak berlorek, kawasan yang putih. Jadi boleh tambahkan ke semuanya. 10 tambah 4 tambah 6. 12 pun kena tambah. Yang bawah dan yang secara sudut tegak tu tidak diberi. Tapi boleh cari. Dekat sini kita dapat 4. 4. Yang di bawah ini boleh cari juga. Sebab panjang keseluruhan adalah 16. Kita tolak dengan 6 tu. So, kita dapat 10. Semua sisi dah ada. So, tambahkan sahaja. Perimeter kawasan tidak berlorek adalah 12 tambah 10 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai yang kamu kena tambah. Okey. Bila tambah ke semua dapat berapa? Hmm. 42. 30. 30. Dua belas, 10, 4, 6, 4. 46. 46. Cikgu dapat 46. Empat puluh enam sentimeter. Jawapan dia. Okey. So, jawapan perimeter untuk kawasan tidak berlorek adalah 46 cm. Okey. Nombor 1 pasang perimeter. Mudah saja. Okey, kita tengok untuk soalan. Tak nak ni. Nombor 2 tak nak. Cikgu nak kita tengok untuk soalan nombor. Sekejap. Nak cari yang susah sikit lah. Hei, cikgu. Janganlah begitu.
Ya, Alisha. Sekejap ya. Susah lah sebab cikgu rasa semua ni dah pada pandai dah kan. Mudah-mudah ni kacang sangat. So kita buat yang susah lah. Hmm. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Sebab ayat dia panjang. Student selalunya kalau ayat panjang, dia rasa susah. So kita cuba lihat soalan yang susah, nombor 4. Okey, raja di bawah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat dengan panjang. Sekejap. Okey. Dengan panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Anda dikehendaki memagari satu kawasan dalam tanah ini dengan luas 450 meter persegi. Terangkan bagaimana anda memagari kawasan itu supaya anda menggunakan panjang pagar yang paling kurang. Berapakah panjang pagar yang diperlukan? 3 baris ayat. In English pun also 3 baris. So, these questions require to find the length of fence. So, the final units for length or ataupun panjang adalah sentimeter. So, kamu kena bagi jawapan dalam panjang. Iaitu dalam sentimeter. Okey, so daripada gambar raja, dia dah tolong lukiskan segi empat tepat, panjang 40 meter, lebar 20 meter. Macam saya cakap lah, ada setengah buku, dia tak guna perkataan tinggi, dia guna perkataan lebar. Lebar dengan tinggi adalah benda yang sama dalam konsep luas. Okey. Kemudian dikehendaki memagari satu kawasan dalam tanah ini dengan luas 450 meter sentimeter persegi. Okey. So, dia kata 450 meter persegi adalah luas. Okey, memagari satu kawasan dalam tanah ini dengan luas. Sesuatu ataupun satu kawasan dalam tanah ini. Maksudnya, nampak petak warna pink tu? Jadi, ada satu tanah yang perlu diletakkan pagar di kelilingnya. Jadi, sebahagian tu maksudnya dalam tanah warna pink. Mungkin tanah tu saiz dia macam ni. Mungkin, agak-agak. Maksudnya, dia tidak lebih daripada kawasan segi empat tepat tu. Dia dalam segi empat tepat. Dalam. So mungkin luas 450 meter persegi tu adalah sebesar warna pink yang cikgu lorek. Mungkin. Sebagai assumption lah. Sebagai kita punya agak-agak. Okay. So, sekarang ni kita dah ada maklumat tentang panjang dan juga lebar. Gunakan maklumat yang ada. Okay. Panjang pagar yang diperlukan adalah kita ambil maklumat tentang luas kawasan tersebut 450 meter persegi dan kita ambil salah satu maklumat yang diberikan daripada gambar tersebut. Kita ada panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Kita nak ambil yang mana? 40 meter ke 20 meter? Ha. 10 bagi 40.
10, 12. Okey. Tengok balik ayat. Macam saya kata, kita nak ambil 40 meter atau 20 meter. Okey. Sebab kita akan bahagikan luas 450 ni dengan salah satu nilai. 40 meter atau 20 meter. Salah satu sahaja. Okey. Jadi daripada ayat ni dia kata, ada dalam satu ayat. Terangkan bagaimana anda memagari kawasan itu supaya anda menggunakan panjang pagar yang paling kurang. Panjang pagar yang paling kurang. Jadi dalam soalan ni dia dah bagi panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Tapi kamu kena anggap kedua-dua nilai tu 40 meter dan 20 meter tu adalah sisi yang berbeza. Dalam soalan ni dia menggunakan perkataan panjang yang berbeza. Jadi kalau dia kata panjang pagar yang paling kurang, kita kena ada perbandingan antara dua sisi yang mempunyai panjang yang berbeza. Jadi kita ada 40 meter, 20 meter. Dia suruh pilih panjang pagar yang paling kurang. Nilai sisi yang paling sedikit. Antara 40 meter dan 20 meter, sisi yang paling sedikit nilainya adalah 20 meter. Sebab tu kita kena ambil 20 meter untuk dibahagikan dengan luas 450. So, 450 meter persegi bahagi dengan 20 meter. So, bila bahagi 450 dengan 20, tekan kalkulator, kamu akan dapat 22.5. Unit untuk panjang adalah meter. Jadi 22.5 meter ni adalah panjang pagar yang perlu dipasang untuk tanah luas 450 meter persegi. 22.5 tu bukan panjang tanah. Dia adalah panjang pagar yang kena pasang. Itu kena faham lah. Konsep soalan macam ni. Dia kena macam soalan penyelesaian masalah atau KBAT ni dia banyak kena, apa kita panggil, creativity, imaginasi. Kena berfikir luar daripada kotak sedikit. Okey, soalan nombor 4 ni ada soalan tak? Sebelum kita masuk soalan lain. Saya ada soalan. Okey. Kenapa ambil 20 meter? Okey, cikgu ulang lagi sekali Okey, dalam satu ayat dalam ni kan. Okey, daripada soalan sendiri. Soalan tu ada satu ayat dia cakap terangkan bagaimana anda memagari kawasan itu supaya anda menggunakan panjang pagar yang paling kurang. Okey, panjang pagar yang paling kurang. Jadi maklumat yang dia bagi adalah tentang panjang tanah asalnya. So dia kata 40 meter dan 20 meter itu adalah ukuran panjang untuk sisi. Sisi panjang dan lebar. Tapi adalah konsep dia adalah masih lagi tentang panjang sesuatu kawasan. So antara 40 meter dan 20 meter kita kena pilih panjang sisi yang paling sedikit atau yang paling kurang. 40 dan 20 kita nampak perbezaan yang sangat besar lah. 40 nilai besar, 20 nilai yang lebih kecil. Sebab tu kita pilih 20. Kita pilih 20 supaya kita dapat buat pagar yang paling panjang pagar yang paling kurang. Kalau nak panjang pagar yang lebih besar, lagi panjang, kita guna 40 meter. Tapi sebab kat sini dia dah highlight paling kurang. So kita kena bahagi dengan 20 meter. So sebab sini guna 20 meter. Okay? Apa tadi? Apa yang tanya tadi
Okay, kita proceed soalan seterusnya sebab kita tak ada banyak masa ni. Ada beberapa minit je lagi. Okay, soalan kita tak nak ni. Kita tengok yang inilah. Okay, soalan yang ada gambar lah. Kita tengok soalan nombor 6. Raja di bawah menunjukkan sekeping jubin yang berbentuk segi empat tepat PQRS. So, jubin tu warna biru. Segi empat tepat, rectangle. So, TUVW ialah sebuah lelayang yang terterap di dalam segi empat tepat itu. So, lelayang or kites dia warna hijau. Diberi perimeter PQRS. PQRS perimeternya adalah 120 cm. Soalan suruh cari luas TUVW. So, first thing first, kita kena tahu dulu sisi untuk lelayang. Kita kena tahu panjang dan tinggi untuk lelayang. Sebab formula luas lelayang ataupun TUVW itu adalah lelayang. Formulanya adalah luas lelayang adalah 1/2 darab panjang darab tinggi. Tak. So, kalau lelayang ini dia sedikit sengit lah. Tak ada masalah. Okay, so kamu kena tahu dia punya panjang dan tinggi. So, panjang lelayang adalah VT. Tinggi lelayang adalah WU. Kalau terbalik pun tak ada masalah sebab ini darab. Tak ada masalah. Darab tak ada masalah. Kalau bahagi tu kena kedudukan yang betul lah. Okay. So, VT. Kena tahu dulu panjang VT berapa, tinggi WU berapa. Okay. So, VT dia tak ada tulis nilai directly. Kita kena cari. Kita boleh cari daripada sisi segi empat tepat iaitu RQ. RQ kita boleh dapatkan nilai. Sebab UQ adalah 12. So, RU 12 cm juga. Kita gabungkan atau kita tambahkan kedua-dua nilai, kita dapat 24 cm. So, VT nilai dia 24 cm. W pula. Okey, W kita boleh nampak dia punya nilai berdasarkan bawah ni. PQ. Boleh dapatkan PQ. Tapi kita ada TQ je. Tapi kita tak ada PT. PT yang kat sini tak ada. Kita tak boleh cari apa-apa reference. So, nak meneruskan kita punya calculation ni, kita kena cari atau letak sides ataupun sisi pada setiap segi empat tepat tersebut dengan berpandukan informasi perimeter yang dah bagi 120 cm. So, perimeter PQRS ialah 120 cm. So, kita tahu dekat sides, okay, mungkin cikgu boleh lukis balik. RQSP. RQ kita ada 24 cm. Automatically SP pun 24 cm. Okay. And then kita ada SRPQ. SVR PTQ. So, TQ kita ada 28. VR pun ada 28. Kita hanya ada sedikit masalah untuk cari ruang SV, panjang SV dan panjang PT sahaja. Tapi kita masih boleh cari menggunakan perimeternya iaitu 120.
So, perimeter 120 cm sama dengan 24 tambah 24 tambah 28 tambah 28 tambah dengan sesuatu ataupun unknown yang kita tak tahu tu. Kita boleh labelkan sebagai A. For example, A. A ada 2. So, 2A. 2A. Okay, so kita kena cari nilai A berapa. So, 120 kamu tolaklah dengan 24. 24, tolak 24, tolak 28, tolak 28. Kamu dapat baki 16. So, 2A ni sama dengan 16. Kita nak A sahaja. A sama dengan 8. Sebab 16 bahagi 2 dapat 8. Okey. So, akhirnya kita dapat maklumat bahawa PT tu adalah 8. Jadi panjang PQ kita boleh kata 8 tambah 28 dapatlah 36 cm. So, dah lengkap panjang dan tinggi untuk lelayang. So, boleh cari luas menggunakan formula yang dia dah ada. So, masukkan saja luas lelayang sama dengan 1/2 darab panjang 24 darab tinggi 36. Dapat jawapan 24 darab 36 bahagi 2, 432. Unit dia apa? Jawapan akhir unit apa? Anyone? Sentimeter kuasa 2. Sentimeter kuasa 2. Very good. Itu jawapan akhir untuk soalan nombor 6. Sentimeter kuasa 2. Logik lah nilai dia dalam ratus sebab kita nak cari luas. Kalau perimeter tak logik lah nilai beratus-ratus. Tidak logik. Sampai 400 tak logik untuk perimeter. Okay, itu soalan luas untuk lelayang. Kita ada 3 minit lagi. Kita boleh je buat lagi satu soalan. Sekejap. Okay, kita mungkin boleh buat yang nombor 5. Lebar sekeping cardboard yang berbentuk segi empat tepat ialah 24 cm dan luasnya ialah 960 cm persegi. Cari perimeter cardboard itu. So, for soalan penyelesaian masalah atau soalan yang mempunyai ayat yang panjang, soalan lagi-lagi tentang berkaitan dengan bentuk. Jadi, cikgu sarankan untuk kamu lukis dahulu. So, kita kat sini segi empat tepat. So, agak-agaklah lukislah segi empat tepat. Okey, letakkan nilai yang dia dah bagi. Dia kata lebar sekeping cardboard yang berbentuk segi empat tepat ialah 24. Lebar. So, 24 cm kat sini. Dia punya panjang tak ada. Tak tahu. Tapi dia dah bagi tahu tentang luas. 960 cm persegi. Jadi luas ini berbalik kepada rumus yang kamu faham. Luas ni adalah apabila panjang darab lebar. Dalam kes ni sebab dia bagi maklumat tentang lebar. Jadi kita guna lebar. Tak nak guna lebar, nak guna tinggi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi sebab dia guna perkataan lebar, kita gantikan tinggi dengan lebar. Okey. So, 960 adalah luas. Kita ada maklumat tentang lebar saja, panjang tak ada. So, lebar tu kita gantikan 24. Kita boleh dapat panjang. 960 bahagi dengan 24.
Akhirnya panjang kamu akan dapat 960 bahagi 24. 40. Sebab kita nak cari panjang, unit dia adalah sentimeter. Soalan tak habis lagi sebab dia minta perimeter. Masuk saja dalam gambar rajah tu. Dia punya perimeter, dia punya panjang adalah 40. So, atas dan bawah 40. Perimeter tambahkan ke semua. Perimeter tambahkan ke semuanya. 24 tambah 40 tambah 24 tambah 40. Tambahkan ke semua dapat 128 sentimeter sahaja. 24. Okey, sebab dia nak cari perimeter. So, jawapan nombor 5 adalah 128 sentimeter. Okey, ada soalan tak? Sebab sekarang pukul 12.20. Cikgu rasa nombor 5 ni senang sangat. Senang je. Cuma kamu kena lukis lah. Lukis dahulu, mesti kamu boleh jawab. Okey, ada soalan tak untuk tajuk perimeter dan luas? Okey, soalan, ada beberapa soalan yang kita tak sempat nak bincang. Okey. Tak sempat nak bincang sebab kita ada kekangan masa. Jadi kamu boleh cuba jawab. Kalau perlukan jawapan akhir, boleh tanya cikgu lah. Boleh PM cikgu, nanti cikgu akan bagi jawapan akhir. Okey, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Jangan keluar lagi sebab cikgu kena ambil attendance. So, esok kita akan jumpa waktu yang sama untuk tajuk yang ke-11 pula. Sekejap okey. So, cikgu kena ambil attendance. Ada yang boleh tak buka kamera? Yang boleh buka kamera tolong buka sebab cikgu nak ambil